Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak pada jalan Allah adalah seperti menanam sebiji padi. Biji padi itu tumbuh dengan subur mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji padi. Maksudnya RM1 kita infak, Allah bayar kita RM700. Kalau RM1,000 kita infak, Allah bayar kita berapa? RM70,000. Mungkin Allah akan gandakan lagi lebih besar lagi di sisinya. Sama-samalah kita berinfak bagi pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Okey penonton, kita terus nak bagi peluang kepada anda untuk sama-sama beramal, berinfak, sedekah dan sebagainya. Kali ini untuk peluang infak dan wakaf pembinaan Masjid Kota Warisan di Sepang Selangor. Saya bersama dengan Ustaz Abdul Muhaimin, Datuk Syekh Roslan selaku Ahli Jawatankuasa Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz, ramai tertanya-tanya ni status terkini lah pelaksanaan projek pembangunan Masjid Kota Warisan di Sepang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Untuk makluman, tapak Masjid Kota Warisan ini terletak di Kota Warisan Sepang Selangor antara Putrajaya, KLIA, Shah Alam Nilai. Jika para penonton melihat kepada kawasan ini yang mungkin akan dipaparkan pada kaca TV nanti, sebenarnya ia adalah kawasan yang padat dengan 32,000 penduduk serta telah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas. Dengan kawasan ini telah menjadi tempat transit para jemaah umrah dan penumpang ERL untuk ke KLIA. Tetapi sayangnya, dengan kepadatan penduduk serta aktiviti harian yang pelbagai, tiada masjid bagi keperluan rohani masyarakat, terutamanya untuk menunaikan solat Jumaat. Hari ini hanya ada 2 buah surau Jumaat yang hanya menampung 1,000 ke 2,000 orang jemaah sahaja. Tambahan pula, jangkaan populasi akan meningkat ke 100,000 menjelang 2030 dan 90% penduduknya beragama Islam. Karena itulah Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan mengambil inisiatif untuk membina masjid yang berkonsepkan rahmatan lil alamin dengan memberikan perhatian kepada hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam. Dan usaha ini telah mendapat kelulusan JAIZ pada 27 April 2022 yang lalu, kelulusan Perbadanan Wakaf Selangor pada 13 Mei 2022 yang lalu, dan pewartaan tanah juga diperolehi pada 5 Januari 2023. Maksudnya dari sudut dokumentasi kebenaran semuanya sudah selesai. Cuma kita memerlukan suntikan infak daripada para penonton untuk membangunkan masjid yang sangat diperlukan ini. InsyaAllah. Setakat ni berapa jumlah kutipan yang telah diperolehi dan berapa lagi dana yang diperlukan Ustaz? Kos pembinaan masjid ini bernilai 25 juta. Ia bukan semata-mata masjid tetapi ia bersifat kompleks yang ada dewan serbaguna dan juga kelas untuk pelajar-pelajar kafah. Dan jumlah terkini adalah RM5.9 juta. Kutipan terkini 5.9 juta. Dan sekiranya kita mencapai 50% dari kos anggaran pembinaan masjid iaitu 12.5 juta, kita boleh mulakan pembinaan. Kerana itu, untuk merealisasikan Masjid Harapan Masyarakat Islam di Kota Warisan ini, kami sangat-sangat memerlukan sokongan dana dari para dermawan, hartawan dan anda semua, para penonton TV Al-Hijrah yang budiman. Justru kami menerima sumbangan infak para penonton dengan penuh rasa berbesar hati dan setinggi penghargaan. Kerana implikasinya nanti, bila masjid dah siap akan dibina, akan memberikan banyak manfaat yang besar kepada para penduduk. Oleh itu saya cadangkan 4 kaedah mudah untuk menyumbang. Yang pertama, transfer online pada nombor akaun yang tertera. Boleh ambil gambar siap-siap buat simpanan dan letakkan favorite dalam handphone. Dan yang kedua, kita juga ada scan QR code yang lebih praktikal. Tuan-tuan hanya on kamera dan halakan pada QR code tersebut dan dia akan bantu untuk bawa anda untuk menyumbang. Dan yang ketiga, kita juga menerima cek dan juga bank draft. Yang keempat, kita mengalu-ngalukan kedatangan ke pejabat pengurusan Masjid Kota Warisan di Kota Warisan berhadapan dengan Surau Al-Hijrah Kota Warisan. Itu dia. Jadi total pembinaan kompleks adalah RM25 juta. Setakat ni baru 5.9, banyak lagi nak kejar, tapi mana tahu kan rezeki daripada para penonton yang beriman, insya-Allah kita berjaya merealisasikan. Ustaz, kebaikan berinfak dan berwakaf khususnya untuk pembangunan masjid ni, amal nak kena bagi kesedaran ni. Para penonton yang dirahmati Allah, kenapa kena bersedekah? Kerana bersedekah ini mempunyai pahala yang berganda-ganda. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh Datuk Farid Ravi pada teaser video tadi, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'afu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah bagi perumpamaan. Orang yang infakkan hartanya pada jalan Allah umpama satu benih yang ditanam. Kemudian benih tersebut menumbuhkan 7 dahan. Dan setiap dahan pula mengeluarkan 100 benih sehingga bercambah-cambah ia. Dan Allah boleh gandakan ikut apa yang Allah kendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Demikian keajaiban bersedekah. Kerana ganjaran bersedekah ini pahalanya berganda-ganda. Sebab orang yang berinfak ini liyuwaffiyahum ujurahum. Allah Ta'ala sendiri yang menyempurnakan bayaran ataupun upah untuk mereka. Jadi kalau kita infak satu, maka Allah Ta'ala akan balas minimum 700. Banyak. Jadi untuk apa kita kumpul pahala banyak-banyak ni? Tuan-tuan, perempuan melancong ke Singapura, agak-agak laku tak duit ringgit? Duit ringgit Malaysia kita? Tak laku. Nak masuk Thailand, kita pakai baht. Nak masuk Indonesia, kita pakai rupiah. Nak masuk Amerika, kita pakai USD. Nak pergi umrah, nak pergi Saudi, pakai rial. Begitulah tuan-tuan, masuk ke akhirat pakai pahala. Dosa dan pahala lah mata wang kita pada hari akhirat kelak. Kan Nabi sebut, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang muflis? Lalu para sahabat menjawab, orang muflis ni orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada harta lah. Lalu Nabi kata, orang muflis ni di hari akhirat kelak, dia bawa dengan confidence-nya di hadapan Allah, pahala solat, pahala zakat, pahala puasa dan sebagainya. Lalu ada orang datang menuntut di depan Allah. Rupa-rupanya secara tidak sengaja ataupun dia pernah terbuat anaya ataupun zalim dekat orang. Akhirnya pahala yang dia kumpul itu semuanya diberikan kepada orang yang datang menuntut kepadanya. Macam mana kalau yang datang menuntut tu ramai? Allah, habis pahala. Habis pahala gitu je lah. Muflis. Bahkan akhirnya dosa orang yang menuntut lagi itu terpaksa pula ditanggung oleh kita. Akhirnya tidak ada bekalan melainkan dosa. Dan yang menariknya di sini, jika kita ada satu amalan yang berbentuk jariah, amalan yang berjalan selagi mana digunakan dan dimanfaatkan, seperti infak pembinaan masjid kota warisan. Orang datang solat, orang datang mengaji, orang datang menuntut ilmu, orang datang buat aktiviti kemasyarakatan yang pastinya benda-benda kebaikan yang dilakukan di masjid. Mana ada orang buat parti kat masjid? Semua orang buat daurah kitab, pembacaan kitab dan semua benda-benda yang baik. Pahala itu akan masuk kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Ini satu pelaburan investment yang low risk, high return. Tidak ada risiko, bahkan memberikan pulangan yang sangat berlipat kali ganda kepada kita. Mana tahu, insya-Allah sedekah kita pada hari ini ia akan menjadi penyelamat kepada kita pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, last sekali Ustaz saya nak tanya, difahamkan pihak penganjur ataupun pihak jawatankuasa ada anjurkan forum perdana ambang Ramadan pada 9 Mac. Boleh dikongsikan kepada penonton? Ya. Saya nak bagi kesempatan untuk menjemput seluruh rakyat Malaysia yang berdekatan dengan kota warisan, terutamanya orang Kajang, orang Bangi, Cyberjaya, Putrajaya. Nilai wajib datang untuk sama-sama kita membuat persiapan rohani bagi menyambut bulan Ramadan melalui forum perdana ambang Ramadan, Ramadan anugerah terindah yang dirindui pada minggu hadapan, pada hari Sabtu 9 Mac 2024 pukul 7.30 malam, bertempat di Surau Al-Hijrah Kota Warisan. Boleh waste Surau Al-Hijrah Kota Warisan dengan barisan ahli panel yang pertama, Profesor Madya Datuk Dr. Farid Ravi dan Profesor Madya Dr. Nick Salidah. Di kaca TV hadapan ada poster, yang tengah tu saya lah sebagai moderator pada forum hari itu. Jemputlah datang tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil kita menuntut ilmu, boleh kita berinfak, berwakaf bagi pembinaan masjid. Yang jauh di utara, di selatan, boleh like, follow dan share page Facebook Pembinaan Masjid Kota Warisan dan boleh menonton secara live pada 9 Mac nanti, insya-Allah. InsyaAllah, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian. Jom ramai-ramai kita serbu Surau Al-Hijrah Kota Warisan Sepang dan dapatkan ilmu. Lagi-lagi nak Ramadan kan, kita banyakkan pergiatkan amal kita, dapatkan ilmu sebaik mungkin. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Dia Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syed Roslan selaku AJK Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor bersama kita. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan Ustaz. Ada rezeki kita jumpa lagi. Penonton, kita berehat sekejap. Kita akan kembali sekejap lagi.